大家平安。 Shalom saudara-saudari semuanya. 很高兴今天晚上我们能够再次的聚集在一起，一起来敬拜，向神祷告。 Sangat bersuka cita malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melantunkan doa kepada Tuhan. 今天晚上呢，我们要特别思考一个很重要的主题， Malam hari ini kita akan men-sharingkan satu tema yang sangat penting, 就是在爱中彼此建立。 yaitu saling membangun di dalam kasih. 弟兄姐妹，我们感谢神不断的祝福带领我们的教会。 Saudara-saudari, kami bersyukur bahwa Tuhan terus memimpin gereja kami. 让我们的教会不断的发展， Agar gereja ini bisa terus berkembang. 我们的教会也越来越多的施工开始了。 Dan semakin banyak lagi pelayanan di dalam gereja ini. 我们每个人也是越来越忙， Dan setiap orang juga makin sibuk. 但是在这样的繁忙的情况当中，这个主题很重要， Dan justru di dalam kesibukan inilah tema malam hari ini sangat penting. 因为很多时候我们太忙到一个程度，忘记了爱。 Karena seringkali di dalam kesibukan kita lupa akan kasih. 因为没有爱了，我们之间就很容易产生这个冲突。 Karena jika tidak ada kasih, maka seringkali akan terjadi pertentangan di antara sesama. 所以今天这个主题对我们来说是很重要的。 Oleh karena itu, tema malam hari ini sangatlah penting. 所以让我们一起预备心来听神的话。 Mari kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. 亲爱的天父，这时候我们要一起来聆听你的话语，求你帮助带领高茉莉两位仆人来传讲你的话语，也帮助弟兄姐妹能够听明白你的心意。感谢主，你垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿门。我们要问的一个问题是：今天的教会到底有没有爱？ Permasalahannya adalah gereja sekarang ini apakah ada kasih? 你们觉得在我们的教会里面有没有爱吗？ Menurut Anda semua apakah ada kasih di dalam gereja ini? 有没有？ Apakah ada kasih? 肯定是有。 Tentu ada. 但是我们要更深入一层去了解我们当中的爱是怎么样的爱。 Tetapi kita harus lebih dalam lagi untuk mengerti kasih ini adalah kasih yang bagaimana? 是人的爱还是上帝的爱？ Apakah kasih manusia atau kasih dari Tuhan? 人的爱和上帝的爱有什么不同呢？ Apa perbedaan antara kasih manusia dengan kasih dari Tuhan? 人的爱很容易改变， Kasih manusia gampang untuk berubah. 人的爱会受伤， Kasih manusia bisa terluka. 人的爱有时候也会产生计较。 Dan kasih manusia itu juga sering mengakibatkan ada saling memperhitungkan. 人的爱也很容易变成一种自我中心的一种爱。 Dan kasih manusia itu juga sering kali bisa menjadi kasih yang sangat egois. 但是神的爱不一样，神的爱是一种主动的爱， Tapi kasih dari Allah itu berbeda. Kasih Allah itu adalah aktif adanya. 是一种舍己的爱， Ada kasih yang mengorbankan diri. 是一种不会枯竭的爱。 Itu kasih yang tidak berkesudahan. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们最需要的不是人的爱，我们最需要的是神的爱。 Oleh karena itu, yang paling kita perlukan bukanlah kasih manusia, tetapi kasih Allah. 那么，我们的主题的意思是说，要在神的爱里面彼此建立。 Dan tema pada malam hari ini artinya adalah kita saling membangun di dalam kasih Allah. 不是在我的爱里面，也不是在你的爱里面， Bukan di dalam kasih saya dan bukan di dalam kasih Anda. 因为我们的爱是有限的。 Karena kasih manusia itu terbatas adanya. 只有上帝的爱能够使我们永远彼此建立。 Hanya kasih dari Allah lah yang bisa terus membangun kita. 那么问题是我们如何在神的爱当中彼此建立呢？ Tapi permasalahannya adalah bagaimanakah kita bisa saling membangun di dalam kasih Allah. 曾经在一间教会里面， Dulu ada di dalam satu gereja, 有一个团队，他们都很热心一起服侍， ada satu kelompok yang melayani dengan sangat semangat. 他们一起祷告，一起侍奉，关系都非常好。 Mereka saling mendoakan, saling melayani dan hubungan mereka sangat baik. 但是后来因为小小的事情，就是选诗歌的问题，意见不一样。 Tetapi karena permasalahan yang sangat kecil, yaitu
memilih lagu untuk dinyanyikan di dalam kebaktian. 他们开始的时候是讨论， Pada mulanya mereka hanya berdiskusi, 后来就变成争论， kemudian menjadi perdebatan. 再后来彼此不说话了， Dan selanjutnya mereka tidak lagi berbicara satu dengan yang lain. 甚至有人说我不要再跟他一起侍奉了。 Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak lagi mau melayani bersama dengan dia. 如果有他就没有我，有我就没有他。 Kalau ada dia, maka tidak ada saya. Jika ada saya, maka tidak ada dia. 有没有见过这样的情况啊？在我们教会里面有 Apakah 啊？ Anda pernah mengalami hal seperti ini di gereja kita? 为什么会这样呢？ Mengapa bisa terjadi demikian? 因为焦点放错了， Karena fokusnya sudah berubah. 我们已经失去了神的爱。 Kita sudah kehilangan kasih Allah. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang kasih Tuhan. 他们就这样慢慢的关系冷淡下去， Nah, orang-orang tersebut semakin lama hubungan mereka semakin dingin. 直到有一天有一个比较年长、比较成熟的这个基督徒在他们当中跟他们说话， Sampai suatu saat ada seorang jemaat yang lebih senior berbicara kepada mereka. 他说某某弟兄，你们到底是在侍奉神，还是在坚持你们自己呢？ Dia mengatakan, saudara-saudari, apakah kalian sedang melayani Tuhan atau kalian sedang meninggikan diri sendiri? mempertahankan diri diri Anda sendiri. sendiri。这样的一个问题，就使他们醒悟过来， Nah, dengan pertanyaan ini mereka menjadi sadar. 他们就开始认罪，彼此道歉。 Mereka kemudian mengaku dosa dan saling meminta maaf. 原来他们已经不再服侍神，在服侍自己。 Karena ternyata mereka tidak lagi melayani Allah, tapi melayani diri sendiri. 这给我们一个很大的提醒。 Ini menegur kita dengan serius. 对我自己是一个很大的提醒。 Dan ini mengingatkan kita dengan sangat tegas. 我相信对弟兄姐妹活跃参与侍奉的，也是一个很好的提醒。 Dan saya yakin dan percaya ini juga suatu peringatan yang sangat bagus bagi teman-teman yang melayani di gereja. 让我们不要忘记，让神的爱在我们当中彼此建立。 Agar kita jangan lupa bahwa untuk membangun di dalam kasih Allah. 人的爱真的很容易就破裂了， Kasih manusia itu benar sangat gampang untuk hancur. 但是只有神的爱进到我们当中的时候，才能够彼此建立关系。 Hanya jika kasih Allah masuk ke dalam diri kita, barulah kita bisa membangun relasi antar sesama. 所以今天很重要的，我们要问的不是说在我们当中有没有爱， Oleh karena itu, pertanyaan yang sangat penting malam hari ini bukan apakah di antara kita ada kasih, 而是要问的是，在我们当中有没有神的爱。 tapi pertanyaannya adalah apakah di antara kita ada kasih dari Allah. 阿门。 Amin. 那今天我们要从以弗所书第4章第1到16节来学习3项的真理。 Hari ini kita akan belajar dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 untuk belajar 3 kebenaran. 第一点，我们要学习保守合一的心。 Yang pertama kita harus belajar tentang menjaga kesatuan. 以弗所书第4章第1节这样记载：我为主被囚的劝你们，既然蒙召，行事为人，就当与蒙召的恩相称。 Pasal 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 保罗这样说话的意思是什么呢？ Apa yang dimaksud dengan perkataan dari Paulus ini? 他说：我们既然已经蒙神呼召， Dia mengatakan bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan, 现在我们的身份已经不一样了， status kita sudah tidak sama. 我们是属于神的儿女， Kita adalah anak-anak Allah. 我们的生活要配得上这样的一个身份。 Dan kehidupan kita harus berpadanan dengan status kita. 所以其实神要求我们基督徒的生活要有所改变。 Oleh karena itu sebenarnya Allah ingin kehidupan dari anak-anak Allah itu ada suatu perubahan. 要与众不同， Harus berbeda dengan dunia ini. 要按照神的心意来过我们的生活。 Harus melewati kehidupan berdasarkan kehendak dari Tuhan. 那么作为蒙恩得救的人， Dan sebagai orang yang telah dipilih dan diselamatkan, 神要我们有怎样的一种生活态度呢？ kehidupan yang bagaimana yang Tuhan ingin kita hidupi. 在第2节记载， Di
Di ayat kedua dicatat, 凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。 hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 弟兄姐妹，保罗说：凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。 Saudara-saudari, Paulus mengatakan hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 这不只是我们个人的修养， Ini bukan hanya iman kita, 修养， ini bukan hanya ini bukan hanyalah semacam 修养。我自己也突然间不知道怎么讲修养。ini bukan hanya sekedar karakter. Ini bukan hanya sekedar karakter yang harus kita bangun di dalam diri kita sendiri. 谦虚、温柔、忍耐、爱心是教会合一的基础。 Rendah hati, lemah lembut, dan sabar adalah fondasi utama dari kesatuan gereja. 如果没有谦虚的话， Jika tidak ada rendah hati, 我们就会比来比去， maka kita akan saling membanding-bandingkan. 我会觉得自己比别人更好、更强， Saya akan merasa saya lebih bagus daripada orang lain. 这样我们就会高傲起来。 Dan kita akan menjadi sombong. 如果没有温柔的话， Jika tidak ada lemah lembut, 我们很容易伤害到别人。 maka kita akan dengan gampang melukai orang lain. 我们的态度、我们的话语很容易去伤害别人。 Tindakan kita, ucapan kita akan sangat gampang untuk melukai orang lain. 如果没有忍耐呢， Jika tidak ada sabar, 我们很容易就会放弃关系。 maka kita akan dengan gampang untuk melepaskan relasi Relasi. dengan orang lain. 因为我们会很难接受别人的不完美， Karena kita sulit menerima ketidaksempurnaan dari orang 我 lain. 们很难去接纳那些我们很讨厌的人， Kita akan sangat sulit menerima orang-orang yang kita benci. 所以很多时候我们都讲要忍，要忍，要忍， Oleh karena itu, sering kali kita mengatakan kita harus sabar, sabar, dan sabar. 要接纳每一个人。 Kita harus menerima semua orang. 如果没有爱的话， Jika tidak ada kasih, 我们更无法去接纳那些有缺点的人。 kita tidak akan bisa menerima orang-orang yang mempunyai kekurangan. 所以保罗所说的这些谦虚、温柔、忍耐、爱心，不是可有可无的事情。 Oleh karena itu, apa yang Paulus katakan, ada rendah hati, lemah lembut, dan sabar, bukan sesuatu yang kita boleh ada atau tidak ada. 这些是我们保持教会合一很重要的元素。 Ini adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan kesatuan di dalam gereja. 阿门。 Amin. 接下去在第3节，保罗说：“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。” Dan di ayat ketiga dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 让我们注意看保罗所说的这句话。 Mari kita lihat apa yang Paulus katakan di sini. 他说要竭力保守圣灵所赐合而为一的心。 Dia mengatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 这表明什么呢？ Artinya apa? 表明圣灵已经赐给我们合一了。 Artinya ada Roh Kudus sudah memberikan kita kesatuan. 我们有责任去保守圣灵所给我们的合一。 Kita mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesatuan yang sudah diberikan oleh Roh Kudus. 所以这个竭力这个字呢，表示什么？表示我们要刻意的去保守。 Dan kata berusahalah ini artinya kita harus dengan sengaja untuk memeliharanya. 有时候还要付出代价。 Dan kadang-kadang kita harus membayar harga. 所以要保持合一，也需要付出代价。 Oleh karena itu, jika kita mau memelihara kesatuan, ada harga yang harus kita bayar. 合一不是自然会发生的事情， Kesatuan bukanlah hal yang terjadi secara natural. 那需要我们刻意去保守。 Kita harus berusaha untuk memeliharanya. 所以我们有需要忍耐， Oleh karena itu kita harus sabar. 我们有需要牺牲， Kita harus mengorbankan diri. 我们有需要上帝的爱，才能够去维持这样的合一。 Dan kita perlu kasih Allah supaya bisa memelihara kesatuan yang demikian. 所以其实，在教会里面不是没有合一，
Oleh karena itu, di dalam gereja bukan tidak ada kesatuan. 因为合一是神赐给我们的。 Karena kesatuan ada diberikan oleh Tuhan kepada kita. 真正的问题是我们没有好好保守神所给我们的合一。 Permasalahannya adalah kita tidak memelihara dengan baik kesatuan yang sudah Tuhan berikan 我 kepada 相 kita. 信我们刚信主的时候， Saya yakin di saat kita baru percaya pada Tuhan Yesus, 看起来好像我们很容易彼此相爱， kelihatannya kita dengan gampang bisa saling mengasihi. 对不对呀、 Bukankah demikian? 我们刚来到教会的时候，刚信主，我们就觉得好像信耶稣基督徒整个教会的环境好像都是天使。 Di saat kita baru percaya pada Tuhan Yesus dan kita datang gereja, kelihatannya semua orang seperti malaikat. 因为我们彼此接纳， Karena kita saling menerima, 我们彼此关心， kita saling memperhatikan, 我们似乎没有去看别人的缺点， dan kita juga tidak melihat kekurangan orang lain. 为什么呢？ Mengapa? 因为大家都觉得我们应该你是新的信徒嘛，我们要包容你，要接纳你，所以没有去看那些缺点。 Karena engkau adalah jemaat yang baru, maka kita harus menerima Anda dan memperhatikan Anda sehingga tidak memperhatikan kekurangan Anda. 但是很多时候时间一久呢，我们不再看别人的优点了，我们的眼睛专注看别人的缺点。 Tetapi lama kelamaan mata kita tidak lagi melihat kelebihan orang, tapi melihat kekurangan orang. 当我们只看别人的缺点的时候， Dan di saat kita hanya melihat kekurangan orang, 我们就很难去接纳别人， maka kita akan sulit untuk menerima orang lain. 有时候也会开始有冷战， Dan mungkin kadang-kadang bisa mulai ada perang dingin. 对不对？ Bukankah demikian? 开始不要跟他说话，跟那个人说话。 Mulai tidak mau lagi berbicara dengan si Anu dan dengan si Anu. 有时候我们也会逃避，不想跟他见面。 Dan kadang-kadang juga kita ingin menghindari, tidak ingin bertemu dengan orang tersebut. 这是为什么？ Mengapa? 这是因为我们已经没有上帝的爱在我们的关系里面。 Ini karena kita sudah tidak ada lagi kasih Allah di dalam relasi ini. 所以保罗呢，他在这里告诉我们，当我们彼此有这种不和的关系的时候， Dan Rasul Paulus mengatakan di saat kita tidak mempunyai kesatuan lagi, 你看第3节，保罗说什么？他说用和平彼此联络。 dan di ayat ketiga Rasul Paulus mengatakan memelihara kesatuan roh dengan ikatan damai sejahtera. 所以我们要求上帝给我们心里有那种和平， Oleh karena itu kita memohon Tuhan untuk memberikan kita hati yang damai sejahtera, 使我们与别人的关系能够和好起来， agar relasi kita dengan orang lain bisa diperbaiki. 这样我们才能够维持圣灵所赐给我们的合而为一的心。 Dengan begitu kita baru bisa memelihara kesatuan yang sudah diberikan oleh Roh Kudus. 为什么我们一定要合一呢？ Mengapa kita harus bersatu? 接下去保罗很清楚地告诉我们， Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan dengan sangat jelas, 身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主、一信、一喜、一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。 satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. 在这3节经文里面，保罗告诉我们为什么我们要合一的原因。 Di dalam 3 ayat ini, Rasul Paulus memberikan alasan mengapa kita harus ada kesatuan. 他说，我们每个基督徒其实是一个身体， Dia mengatakan bahwa kita semua orang percaya sebenarnya adalah satu tubuh. 谁是我们的头？ Siapakah kepala kita? 谁？ Siapa? 耶稣基督。 Yaitu Yesus Kristus. 耶稣是我们的头， Yesus Kristus adalah kepala 我们 kita. 是他的肢体， Dan kita adalah tubuhnya. 所以我们是属于一个身体， Oleh karena itu kita semua adalah satu tubuh. 有一个圣灵， Ada satu roh, 有一个指望， ada satu pengharapan, 有一个主， ada satu Tuhan, 有一个信， ada satu iman, 有一个喜， ada satu baptisan, 有一位神。 ada satu Allah. 那保罗提到这么多的一个一个一个，他到底要告诉我们什么？ Apa yang Rasul Paulus ingin katakan dengan mengatakan begitu banyak satu itu? 他要告诉我们的是，我们原本就是一个，
Yang dia ingin tekankan adalah kita semua sebenarnya adalah satu. 我们原本是合一的， Sebenarnya kita semua adalah satu kesatuan. 不应该分裂。 Tidak seharusnya ada keterpisahan. 但是在这里，我们也要明白，所谓的合一不等于一样。 Tapi kita harus mengerti yang dinamakan kesatuan ini bukanlah harus sama persis. 合一是不同当中的配搭。 Kesatuan adalah saling membangun, saling bekerja sama di dalam ketidaksamaan, dalam keberbedaan. 对，这里所说的合一，就是我们你和我都不一样，但是我们能够彼此配搭。 Kesatuan yang dimasukkan di sini adalah Anda dan saya itu berbeda, tapi kita bisa sama-sama bekerja sama. 所以接下去保罗才会提到什么呢？他说：“我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。” Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. 所以我们都不一样的。 Oleh karena itu kita semua berbeda. 神给我们每个人有不同的恩赐， Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda. 好让我们能够在个人不同的恩赐当中合而为一， Agar di dalam karunia rohani yang berbeda ini kita bisa bersatu. 彼此配搭，做成神的工。 Saling bekerja sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. 那么在这一节里面很重要，因为他告诉我们在教会里面其实没有所谓的观众基督徒。 Dan di ayat ini sangat penting karena ini mengatakan kepada kita bahwa di dalam gereja tidak ada yang namanya jemaat sebagai penonton. 对不对？ Bukankah 因为 demikian? 每一个人都有自己所能够扮演的角色， Karena setiap orang ada peran yang bisa diperankan di dalam gereja. 每个人都有恩赐。 Setiap orang ada kasih karunia. 我们的恩赐是耶稣基督所赐给我们的。 Kasih karunia kita diberikan oleh Yesus Kristus. 我们看保罗怎么写， Mari kita lihat apa yang dicatat oleh Rasul Paulus. 他说他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的就是远升诸天之上，要充满万有的。 Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. 那在这里，保罗要说的是什么呢？ Apa yang ingin dikatakan Rasul Paulus di sini? 他是在告诉我们，耶稣基督已经战胜了死亡， Dia ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah menang atas kematian. 他已经升天， Dia telah naik ke surga, 而且他把这个属灵的恩赐赐给每个相信他的人， dan dia menganugerahkan karunia roh ini kepada setiap orang yang percaya 就 kepadanya. 好像一个君王打胜仗，把那些掳物分给众人。 Sama seperti seorang raja yang menang di dalam peperangan dan membagikan hasil rampasan kepada orang. 所以耶稣基督就是那位得胜的君王。 Dan Yesus Kristus adalah raja yang menang itu. 这位君王把属灵的恩赐赐给每一个相信他的人。 Dan raja yang menang ini memberikan kasih karunia kepada setiap orang yang percaya 那 kepadanya. 么耶稣到底赐给我们什么恩赐呢？ Dan Yesus Kristus memberikan kita kasih karunia yang bagaimana? 在11节告诉我们，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。 Di ayat ke-11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 那在这里，保罗只是列出使徒、先知、传福音、牧师和教师的恩赐。 Di sini Rasul Paulus hanya mendaftarkan atau memberitahukan adanya kasih karunia berupa rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 事实上，还有许多的恩赐没有记载在这里。 Sebenarnya masih banyak kasih karunia yang tidak tercatat di sini. 但是重点不是在于我们有什么恩赐， Tapi hal yang penting adalah bukan kita mempunyai kasih karunia apa. 我们必须明白的是，神或者是耶稣基督给我们恩赐的目的是什么？ Yang harus kita ketahui adalah apa tujuan dari Tuhan memberikan kita kasih karunia itu. 在12节很清楚告诉我们，我要成全圣徒，
各尽其职，建立基督的身体。 Di ayat ke-12 dikatakan dengan sangat jelas, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 所以问题不是说我到底有没有恩赐， Oleh karena itu, permasalahannya bukan apakah saya ada karunia rohani atau tidak. 我相信每个人都有恩赐。 Saya percaya setiap orang ada. 所以我们要问的是什么呢？ Yang harus kita pertanyakan adalah, 我有没有使用神给我的恩赐？ apakah saya ada menggunakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita? 使用神给我的这个恩赐来建立基督的身体。 Menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun tubuh Kristus. 很多人以为恩赐如果越明显就越重要。 Banyak orang berpikir bahwa kasih karunia yang jelas terlihat itu yang lebih penting. 比如说会唱歌，大家都可以听得见 Misalnya bisa menyanyi, setiap orang bisa mendengar nyanyian. 会讲道，每个人都可以看见， Bisa berkhotbah dan setiap orang bisa melihat yang berkhotbah. 或者会弹琴等等，这些都在台上每个人都可以看见的。 Atau yang bisa bermain musik, ini ada semua yang bisa dilihat di atas pentas. 很多人以为这些是最重要的， Banyak orang merasa bahwa inilah yang paling penting. 但事实上， Tapi sebenarnya 神给我们的每一种恩赐都很重要。 setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu sama pentingnya. 在神的眼中，只要我们能够使用恩赐来建立别人，那就很重要。 Yang paling penting kita bisa menggunakan karunia ini untuk membangun orang lain. 不是要用我们的恩赐来这个自我表现、高抬自己。 Bukan menggunakan kasih karunia ini untuk meninggikan diri sendiri. 那有一位姐妹呢，她不是牧师，也不是传道人， Ada seorang jemaat wanita, dia bukan pendeta dan hamba Tuhan. 她也不会讲道，她也不太会唱歌。 Dia tidak bisa berkhotbah dan juga tidak terlalu bagus dalam menyanyi. 她曾经觉得自己在教会好像算不了什么， Dia merasa bahwa dirinya di dalam gereja itu seperti tidak ada gunanya. 但是她每个礼拜都做一个很简单的工作。 Tetapi setiap minggu dia melakukan tindakan yang sangat sederhana. 她礼拜天就比较早来到教会， Setiap hari minggu dia datang ke gereja lebih awal. 她就整理一下桌子排得整齐一点。 Dia merapikan meja dan kursi. 然后他也很喜欢欢迎每位弟兄姐妹， Dan dia juga menyambut jemaat yang datang dengan sukacita. 他记住每个人的名字， Dia mengingat setiap nama jemaat. 然后关心他们。 Kemudian juga memperhatikan mereka. 那后来有人这样见证说， Kemudian ada orang yang bersaksi mengatakan, 他说我当初愿意留下来，就是愿意留在这间教会， pada mulanya alasan saya ingin tinggal di dalam gereja ini adalah 是因为有人让我感受到被接纳。 karena ada orang yang membuat saya merasa saya diterima di gereja ini. 那个人就是这位姐妹。 Dan orang ini adalah wanita tersebut. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 这位姐妹的恩赐不是很特殊， kasih karunia dari wanita ini bukan sesuatu yang menonjol. 但是她却默默的在建立基督的身体。 Tapi dia secara diam-diam membangun tubuh Kristus. 弟兄姐妹，单单在讲台上有好的这个道理听，那不够。 Saudara-saudari, jika hanya ada firman yang bagus dari mimbar itu tidak cukup. 如果我们崇拜之后，大家在下面吃喝的时候、交流的时候， Tapi jika di saat setelah kebaktian kita dibawa ramah tamah, 大家的关系不好，没有说话，没有爱， relasi antar jemaat itu tidak baik, tidak ada kasih. 所以不管这里的道理有多么好， Oleh karena itu, tidak peduli betapa baiknya firman dari mimbar ini, 可能礼拜天的时候，跟你们那些关系不好的人要来教会的心情还是很沉重的，到底要来不要来？ tetapi setiap minggu di saat Anda ingin datang ke gereja tapi mengetahui ada orang yang Anda benci di gereja ini, Anda mungkin berpikir, saya mau datang ke gereja atau enggak? 对不对呀？ Bukankah demikian? 所以神的整个教会不只是说讲台重要，在下面
也少不了，很重要。 Oleh karena itu di dalam gereja Tuhan, bukan hanya mimbar gereja yang penting, tetapi relasi di bawah mimbar itu juga sangat penting. 有时候我们讲专业是很重要的， Kita sering mengatakan profesional Tuan, itu sangat penting. 领唱的要专业，讲道的要专业，弹琴的也要专业，什么都要专业。 Yang menyanyi harus profesional, yang berkhotbah harus profesional, yang bermain musik juga harus profesional. 但是有时 Tetapi 有时候我们却忽略了上帝的爱， Tapi kadang-kadang kita lupa akan kasih Allah. 以为专业排第一，只要专业人就要来。 Kadang-kadang kita berpikir yang penting profesional saja maka orang akan datang ke gereja. 但是其实这是不准确的。 Tetapi ini tidaklah terlalu tepat. 真的使人愿意来的是爱， Yang menarik orang datang ke gereja adalah kasih. 不是因为有某某人唱歌唱得好听， Bukan ada siapa-siapa yang bernyanyi dengan sangat bagus, 不是因为有某某人讲道讲得特别好， atau ada siapa-siapa yang berkhotbah dengan sangat bagus, 等等。 dan lainnya. 只要我们当中有爱，人就愿意来了。 Yang penting di antara kita ada kasih, maka itu akan menarik orang untuk datang. 唱歌好听，讲道讲得好，那是 bonus。 Jika menyanyi dengan bagus dan firman dari mimbar juga bagus, itu ada sebuah bonus. 我们每个人被造就， Kita semua bisa dibangun. 但是最重要的还是上帝的爱。 Tetapi yang paling penting adalah kasih Allah. 上帝要我们使用恩赐，彼此建立基督的身体。 Allah ingin agar kita menggunakan kasih Allah untuk membangun tubuh Kristus. 单单建立基督的身体还是不够的， Hanya membangun tubuh Kristus juga tidak cukup. 神要我们不断的成长。 Tuhan ingin kita terus berkembang. 所以在第13节、14节这样记载：只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。 Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 所以简单来说呢，从这段经文我们可以明白，其实神给我们不同的恩赐的主要目的，就是要我们在真道上合一。 Sebenarnya kita bisa melihat alasan yang sangat penting di mana Tuhan ingin kita mempunyai satu kesatuan dalam kasih Allah agar kita mempunyai kesatuan iman di dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 对，所以就是在真道上合一。 Yaitu mempunyai kesatuan di dalam pengetahuan yang benar. 那这里就让我们看到，其实讲道很重要， Dan di sini kita bisa melihat bahwa khotbah di atas mimbar ini sangat penting. 要讲得清楚， Harus dikhotbahkan dengan jelas 弟兄姐妹听了明白， agar yang mendengarkan bisa mendengarkan dan mengerti. 才能够在真道上合一，对不对？ Barulah bisa mempunyai ada kesatuan di dalam pengetahuan yang benar. 所以刚才我讲道重要，其实下面重要，讲道也是很重要。 Tadi saya sudah katakan di atas mimbar penting, di bawah juga penting. 那么在这里再次的强调，我们要在真道上合一，有需要能够讲道讲清楚的人讲道。 Dan di sini kita dikatakan bahwa untuk mempunyai kesatuan pengetahuan yang benar, perlu orang yang bisa berkhotbah untuk berkhotbah. 让我们可以真正认识基督， Agar kita benar-benar bisa mengenal Kristus. 并且长大成人， Agar kita mengalami kedewasaan yang penuh. 满有基督的身量。 Dan mempunyai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 那么我们可以说呢，在我们教会所有的事情， Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa semua hal di dalam gereja, 包括敬拜、 termasuk kebaktian, 诗歌、 lagu rohani, 讲道、 khotbah, 小组、 cell group, 门徒训练， pemuridan, 我们只有一个目标，就是让弟兄姐妹能够越来越像耶稣基督，不断的成长。 tujuannya hanya satu, agar setiap jemaat bisa bertumbuh terus
serupa dengan Kristus. 当我们越成长的时候呢，我们就不会容易被摇动。 Di saat kita mengalami pertumbuhan, maka kita tidak akan gampang diombang-ambingkan. 阿门。 Amin. 我们能够分别哪一些的教导是符合圣经，哪一些是不符合圣经的。 Sehingga kita bisa membedakan ajaran mana yang sesuai dengan Alkitab dan ajaran mana yang tidak sesuai Alkitab. 最后在15到16节，保罗这样说：唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合适，百节各安各职，照着个体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Dan terakhir di ayat 15 dan 16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. 那么在这里呢，保罗告诉我们，如果我们要不断的成长，我们就要学习用爱心说诚实话。 Dan di sini Rasul Paulus mengatakan jika kita ingin bertumbuh di dalam kebenaran, maka kita harus menyatakan kebenaran. 什么是用爱心说诚实话呢？ Apa yang dikatakan dengan menyatakan kebenaran di dalam kasih? 我要给大家一个例子。 Saya memberikan satu ilustrasi. 有一个年轻人，他开始渐渐的离开教会， Ada seorang pemuda yang pelan-pelan mulai meninggalkan gereja. 他开始过着一个非常混乱的生活。 Dia mulai melewati kehidupan yang sangat kacau balau. 很多人看到他的情况， Banyak orang yang melihat keadaan dia, 但是却不敢跟他说什么。 tetapi tidak berani untuk berkata apapun kepada 为 dia. 什么呢？ Mengapa? 他说：“我不要伤害他，我不要伤害关系。 Mereka mengatakan, saya tidak ingin melukai dia, saya tidak ingin melukai relasi kami. 因为如果我老实跟他讲不好听的话，他会生气，然后我们的关系会不好。 Karena jika saya berkata yang sebenarnya kepada dia, dia mungkin akan marah dan relasi kami akan rusak. 但是有一天呢，有一位比较成熟的这个属灵的弟兄去找他，跟他说话。 Tapi suatu hari ada seorang jemaat yang kerohaniannya lebih dewasa menemui pemuda tersebut dan berkata kepadanya. 他说：“某某弟兄，你知道我是爱你的， Dia mengatakan, saudara, engkau tahu bahwa saya mengasihi kamu. 我看你这样的生活继续下去呢，你会毁掉的。” Saya melihat jika kamu terus melalui kehidupan yang seperti ini, kehidupan kamu akan hancur. 那个年轻人听的时候呢，他心里的确感到有点不舒服， Dan pemuda ini di saat mendengar perkataan ini, hatinya benar terasa tidak nyaman. 甚至有点生气。 Dan ada marah di dalamnya. 但是后来呢，他这样说， Tapi kemudian dia mengatakan, 他说：“那是第一个真正关心我的人。 dia mengatakan, Anda adalah orang pertama yang benar-benar memperhatikan saya. 我过着一个不好的生活，他坦白的告诉我。 Di saat saya melewati kehidupan yang tidak baik, dia mengatakan kepada saya. 然后这个年轻人后来就悔改， Yang kemudian pemuda ini bertobat 再次的回到神的面前。 dan kembali datang ke hadapan Tuhan. 所以有需要人跟他讲，他才能够明白过来。 Oleh karena itu, perlu ada orang yang memberitahukan kepada dia agar dia bisa sadar. 在我们教会里面也是一样， Di dalam gereja ini juga sama. 有需要成熟的属灵长辈来告诉某一些人的缺点或者是错误。 Anda perlu orang yang mempunyai kerohanian yang tinggi untuk memberitahukan kesalahan dari orang lain. 不是批评， Bukan untuk mengkritik, 而是带着神的爱说话。 tapi dengan kasih Allah mengatakan kebenaran. 那这样就是在神的爱中彼此建立最具体的表现。 Ini adalah hal yang paling praktikal dalam saling saling membangun， membangun di dalam kasih Allah. 阿门。 Amin. 我们要以爱心去劝别人。 Dengan kasih Allah, kita menasihati orang lain. 如果我们什么都不讲， Jika kita diam saja tidak berkata apa-apa, 不是没有问题， bukan tidak ada masalah, 而是等时间爆炸而已。
tapi kita hanya menunggu waktu untuk meledak. 所以在这里呢，我们还是要抓住神的爱， Oleh karena itu, di sini kita harus tetap berpegang pada kasih Allah. 用神的爱说诚实话。 Dengan kasih Allah kita menyatakan kebenaran. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang kasih Tuhan. 神的爱是很重要的， Kasih Tuhan itu sangat penting. 没有爱， Tidak ada kasih, tanpa kasih， tanpa kasih, 真理会伤人。 kebenaran akan melukai orang. 阿门。 Amin. 没有真理， Tidak ada kebenaran, 爱会迷失。 maka kasih itu akan tersesat. 所以我们有需要爱，也有需要真理。 Oleh karena itu kita perlu kasih dan juga perlu kebenaran. 我们就是要以爱和真理彼此建立， Dan kita harus membangun di dalam kasih dan kebenaran. 使用神所给我们的恩赐，在神的爱中彼此建立。 Dan menggunakan kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk saling membangun. 这样我们就能够越来越长相耶稣基督。 Dengan begitu kita akan terus bertumbuh semakin mirip dengan Kristus. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 如果一间教会有恩赐但没有爱， jika suatu gereja mempunyai kasih karunia tetapi tidak ada kasih, 那是一间怎样的教会呢？ itu ada gereja yang bagaimana? 那只不过是一个表演的舞台的教会。 Itu hanyalah suatu gereja yang seperti panggung pertunjukan. 如果一间教会有真理但没有关系， Tetapi jika suatu gereja ada kebenaran tetapi tidak ada relasi antar jemaat, 这样的教会会变成怎么样的教会呢？ gereja yang seperti ini akan menjadi gereja yang bagaimana? 我们会变成了一间冷冰冰的课堂， Kita akan menjadi suatu bangunan yang dingin. ruang kuliah yang dingin，大家只是来学习，但是我不管你，你不管我，大家都不睬。 Kita hanya datang untuk belajar tapi tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain. 但是如果在教会里面，大家都彼此谦卑， Tetapi jika di dalam gereja setiap orang rendah hati, 彼此接纳， saling menerima 各尽其职， dan saling melakukan perannya masing-masing, 在爱中说真理， dan di dalam kasih menyatakan kebenaran, 彼此关怀，彼此相爱， saling memperhatikan, saling mengasihi, 那才是基督的身体。 itulah tubuh Kristus. 这样的教会才是让我们感到快乐、感到平安的教会。 Gereja yang seperti inilah yang akan membuat kita sukacita dan merasakan damai sejahtera. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Oleh karena itu, 我们是否愿意用谦卑、温柔、忍耐来保守合一吗？ apakah kita mau dengan rendah hati, dengan kesabaran dan dengan kasih untuk memelihara menjaga kesatuan。 kesatuan? 我们是否愿意用神给我们的恩赐来建立基督的身体吗？ Apakah kita mau dengan kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk membangun tubuh Kristus? 我们是否愿意用神的爱说诚实话？ Apakah kita mau dengan kasih Allah menyatakan kebenaran? 求神帮助我们， Kiranya Tuhan membantu kita 让我们在这教会不断发展的时候， agar di saat gereja ini terus berkembang, 我们都能够有神的爱来彼此建立。 kita mempunyai kasih Allah untuk saling membangun di dalamnya. 大家越侍奉越甘甜， Setiap orang semakin melayani semakin manis, 越侍奉越热情， semakin melayani semakin berapi-api. 使我们的教会被神大大使用， Agar gereja ini semakin dikembangkan oleh Tuhan. 为主赢得更多的灵魂。 Agar kita memenangkan lebih banyak lagi jiwa untuk Tuhan. 阿门！ Amin. 一起祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 天父，感谢你再次的用你的话来勉励我们，使我们更加的明白，其实在教会里面，两个很重要的事就是爱与真理，让我们两个缺一不可，使我们能够常常保守教会的合一，就是以你的真理还有你的爱来保守。谢谢主，我们把我们的生命、我们的教会的前面道路都完全的交托仰望，求神你继续带领，让我们大家能够同心合一，继续为主大发热心，为主兴旺福音的工作。
感谢你，赞美你，祷告奉主耶稣的名。